bahawa Umar Al-Khattab pernah menyebut dalam satu kata-katanya yang popular, iaitulah la khaira fikum idza lam taquluha wa la khaira fina idza lam nasma'ha. Iaitulah dia memberikan nasihatnya kepada umat Islam. Dia kata bahawa tak ada guna dan tak ada kebaikan pada kamu wahai rakyat sekiranya kamu senyap saja daripada menyatakan kebenaran di depan aku. Maknanya kalau rakyat nak membodek Umar Al-Khattab, maka kerana nak membodek itu dia senyap dan angguk je kerjanya, maka la khaira fikum. La khaira itu satu perkataan dalam bahasa Arab. La tu jenis nafyun lil jins, artinya tidak ada satu jenis kebaikan pun pada kamu, orang yang senyap saja bila mana pemerintahnya ada melakukan kesilapan. Ya. Kemudian wala khaira fina, maka Umar pula kata bagi pihak kerajaan yang dipimpin olehnya, tidak ada satu kebaikan pun buat kami. Ya, idza lam nasma'ha, kalau kami tak mendengar apa yang dikatakan oleh teguran kebaikan yang dibawa oleh rakyat kepada kami. Jadi itulah dia satu perkataan yang sangat popular yang saya rasa kita perlu masukkan dalam hati dan jiwa kita kalau kita memerintah di mana-mana peringkat juga. Maka sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, iaitulah idza ja'alallahu bil amiri khaira ja'alahu wazira sidq. Iaitulah Allah, Nabi kata kalaulah Allah nak jadikan bagi seorang pemimpin itu suatu kebaikan, Allah akan jadikan dia menteri-menterinya, ahli-ahlinya yang siddiq, yang amanah, yang benar, jujur. Bila mana idza nasya, apabila pemimpin itu lupa, tak buat tanggungjawab dan amanahnya, zakarahu, dia akan ingatkan, hei pemimpin, tolong buat. Ya. Wa idza zakara, dan apabila pemimpin itu ingat, a'ana, dia akan bantu. Ya. Maka Nabi berkata lepas tu, wa idza aradallahu bil amir ghaira dhalik, apabila Allah nakkan kepada seorang pemimpin tu, maknanya dia punya situasi dia sebaliknya, iaitu buruk, ja'alahu wazira su, maka dijadikan baginya menteri-menteri dan ahli-ahlinya yang buruk perangai, yang jahat. Ya, iaitulah idza nasiya lam yudhkirhu, apabila dia lupa pemimpin itu, dia takkan ingatkan pemimpin itu, mampu engkau lah, padan engkau lah, dan biarlah engkau terjun dengan labu-labunya. Kemudian wa idza dzakara lam yu'inhu, dan apabila pemimpin itu ingat, maka dia tidak mahu untuk membantu pemimpin itu. Jadi itu sifat menteri-menteri, ahli-ahli, rakyat yang celaka, yang jahat. Kerana itulah dia tuan-tuan, ajaran salafus salih, iaitulah ajaran 3 kurun manusia yang terbaik yang disebut oleh Nabi ini, adalah mereka sentiasa cari check and balance kepada kepimpinan. Ya, dan pemimpin pun sentiasa check and balance diri sendiri dengan teguran dan nasihat daripada ahli. Kan itulah saya teringat tuan-tuan kan, Umar bin Al-Khattab satu hari disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahawa Umar bin Al-Khattab didatangi oleh lelaki yang mengatakan dia buat semua benda baik, cuma dia tak buat 2 je. Dia kata, aku buat semua benda baik ya Umar, aku semua benda baik aku buat, zakatnya, puasanya, sedekahnya dan seumpamanya, cuma aku tak buat 2 saja. Maka Umar berkata, wa ma huma, apa benda yang kamu tak buat tu? Maka dikatakan oleh lelaki itu, la amur bil ma'ruf wa la anha 'anil munkar, aku tak ajak orang buat benda bagus, aku tak larang orang buat benda salah. Ya, maka Umar kata, laqad tamasta sahmaini min sihamil Islam, maka kalau gitu kamu dah padam 2 asas utama Islam. Insya'a ghafar lak wa insya'allahu adzabak, kalau Allah nak, Allah ampunkan kamu, kalau Allah nak, Allah azab kamu dulu. Lagu tu Umar berkata dalam kitab Fathul Bari. Maka demikian juga satu kisah yang pendek yang disebutkan bahawa dalam kitab Majmu'ul Fatawa oleh Imam Ibn Taymiyah Al-Harrani, bahawa Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang rakannya, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud ini ditanya, man mayitul ahya, ditanya kepada dia, siapakah bangkai bernyawa? Hai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun kalau kita ni bangkai bernyawa tu penagih dadah lah kan. Tapi betul jugalah tu. Tapi yang Ibnu Mas'ud tak ada dadah tentu kan. So dia jawab apa? Dia kata alladzina la yu'arrafu alladzi la yu'arrafu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Artinya orang yang bangkai bernyawa itu adalah orang yang tidak
mengajak orang kepada kebaikan dan tidak melarang orang daripada melakukan, tidak membantah kemungkaran yang berlaku. Ya, jadi itulah dia tuan-tuan, kita kena ingat, itulah dia tanda kualiti seseorang, mampu untuk ke depan dan memberitahu, bernasihat. Tapi ada sedikit cabarannya lah, bukan sedikit, besar juga cabaran bagi orang yang nak mengajak orang kebaikan ni, iaitulah dia sering didatangi oleh penyakit ujub. Dia itulah penyakit dalaman jiwa dan penyakit sombong yang masuk dalam diri orang yang berilmu ini, dan dia orang yang nak membuat benda bagus ini, maka akhirnya akan merosakkan amalan mereka. Sebagai contoh mudahlah saya berikan, kita bila mana kita raya kan, lepas kita raya kan Nabi sebut, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama sama ad-dahr, kan? Hadis yang sahih. Iaitu Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti puasa itu dengan puasa sunat Syawal 6, ya, maka dia dapat pahala seolah-olah puasa setahun lah. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, huraiannya kan. Setahun tu maknanya dikiralah al-hasanat bi ashri amthaliha, kata Imam Ibn Qudamah. Satu benda baik digandakan kepada 10, maka jadilah 36 hari 360 lah. Baik itu sifir mudahnya. Jadi pada bulan Syawal kita digalakkan berpuasa dan dapat hilang dosa setahun, kiranya gitu. Tapi ramai di antara orang kita nak buat benda baik itu, tapi kerana buat itu tanpa didasari oleh ilmu yang betul-betul mantap. Ramai di antara umat Islam hari ni bila puasa aja 6 Syawal tu, dia duk sibuk tanya orang, kau hari ke berapa dah? Hari keempat. Kau keempat pun? Aku habis minggu lepas hari dah, kan? Dia dapat reaction dalam lagu tu kan. Dia action lagu itu biasa, tuan-tuan, jangan menafikan. Itulah amalan masyarakat Malaysia yang menjadi adat yang fasid. Adat tu benda yang kebiasaan yang dibuat oleh majoriti ramai, mengikut apa nama Syekh Mustafa Zarqa dalam kitab dia Al-Madkhal Fiqhil Am, kan. Jadi adat yang fasid ni yang bercanggah dengan kehendak Islam lah. Iaitulah kita dah buat benda bagus itu, kita duk war-war pada orang, dia nama sum'ah. Kemudian dipelekeh kat pula orang. Hari orang tu puasa hari ke-25 Ramadan, duk bau puasa hari ke-6, hari ke-6 lah kata. Duk pelekeh, hari ke-6 kau, hari ni 25 Ramadan, kau buat apa sebelum ni? Aku minggu pertama hari habis, kan? Dia jadi apa lah tu? Sum'ah, ujub, takbur. Ada 3 sekali. So mana lagi besar, tuan-tuan? Dia punya pahala besar lagi ke dia punya dosa lagi besar? Itu yang kita risau tu, kan? Dia buat tapi ilmu tak ada, kan? Macam ada orang nak amar makruf nahi munkar tapi ilmu tak ada. Contoh dia hantar SMS, dia kata, bacalah ayat kursi, bacalah la haula wala quwwata apa 7 kali, hantar kat 10 orang pun, kan, 100 orang, maka bagus dapat sekian-sekian. Ini semua karut belaka, kan? Semuanya benda-benda menenung fadilat. Fadilat tak boleh tenung, tuan-tuan. Fadilat dan dosa tak boleh agak, tak boleh tenung. Kita hanya boleh percaya bila datang daripada Quran dan Sunnah. Tak ada, itu benda gaib. Macam mana you tahu saya buat macam ini dapat 10 pahala? Macam mana I tahu? Mana boleh I tahu? Rasulullah yang tahu melalui Allah. So jangan cakap. Tapi kalau ada maknanya ahli-ahli rakyat yang menegur pemimpin dengan cara gini, mana diajak pemimpin, diajak benda yang salah, maka pemimpin tu kena orang yang berilmu lah. Wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Baik, habis. Jadi kita nak sebut kat sini, mesti kita buat amar ma'ruf munkar ni datang dalam sebuah hadis yang riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad, dan Ahmad Syakir mengatakan hadis sahih, ya. Dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun wa afdal min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Artinya orang mukmin yang bercampur dengan orang ramai, tahan dengan sabar dengan kerenah mereka yang pelbagai, lebih bagus daripada orang mukmin. Bila sebut mukmin tu ada sifat tertentu tu, bukan muslim biasa, ya. Lebih daripada orang mukmin yang tak bercampur dengan orang, tak mampu untuk tahan cabaran daripada masyarakat yang pelbagai. Jadi situ jelas kepada kita bahawa betul sangatlah apa yang disebut oleh Umar Al-Khattab ini, la khaira fikum idza lam taquluha wa la khaira fina idza lam nasma'ha. Jadi munculnya orang-orang pak sanggup, pak turut semua sekali ini dalam sebuah organisasi menunjukkan tanda-tanda nak runtuhnya orang dalam organisasi tersebut.